Baik, kembali dalam cerita. Malam ini dalam 7.45 kita bawakan secara eksklusif kepada anda untuk kita melihat kepada satu laporan khas yang disediakan oleh Shahrizal Kamilul Arifin yang merupakan Wakil Esrawani Sabah, dan ini kita menitip dan juga kita meniti bagaimana cabaran yang perlu dilalui warga pendidik di sekolah kebangsaan Pangi Tenom, dan juga cerita ini sebenarnya dibawakan oleh rakan wartawan kita di sana menelusuri bagaimana cabaran dan juga keperitan mungkin yang dihadapi oleh guru dan juga warga pendidik berkenaan. Jadi kita nak terus saja bersama dengan Syah ketika ini. Kita nak tahu Syah, pengajaran dan juga pembelajaran ataupun PDPR ini dilaksanakan ketika ini, dan ada juga dalam kalangan warga pendidik terpaksa pergi ke sekolah, ke kampung-kampung untuk menyampaikan sesuatu mungkin secara fizikalnya yang tidak boleh dilakukan menerusi dalam talian dan sebagainya. Apa cerita laporan khas yang akan dibawakan oleh Shahrizal nanti? Baik, San, kalau kita nak memperkatakan tentang PDPR yang dilaksanakan secara manual ini, yang membuatkan guru-guru, kalau ikutkan di khusus di Sabah ini, bukan saja tertumpu di kawasan ataupun di daerah Tenom. Kalau ikutkan saya ini berada di daerah Ketingau, juga berlakunya ataupun aktiviti yang serupa yang terpaksa dilakukan oleh warga pendidik ini. Kalau ikutkan juga, terdapat juga beberapa daerah lain di pedalaman, khususnya di Nabawat, yang kalau ikutkan juga ada guru yang berada di daerah Nabawat. Kalau itu di kawasan Pensiangan sebagai contoh, ada guru-guru tersebut yang tinggal di Keningau dan mereka terpaksa untuk berulang-alik ke Pensiangan sebagai contoh, dan mereka terpaksa melalui laluan-laluan yang sukar kerana tiadanya penghubung jalan raya yang baik di situ, dan terpaksa memakan masa sekitar mungkin 3.5 jam, dan ada yang terpaksa menggunakan perahu juga. Itu cerita di Pensiangan. Tetapi kalau ikutkan cerita yang satu lagi ini adalah di kawasan Tenom ini pula. Kalau ikutkan jarak perjalanan daripada Pekan Tenom ke Kampung Pangi ini, kita khususkan di Kampung Pangi ini kerana kita sempat melihat di situ, mendengar sendiri keluhan-keluhan rakyat, dan kita mendengar apa yang dinyatakan sendiri oleh rakyat berkenaan dengan kesukaran dan kepayahan mereka. Itu yang kita suarakan, itu kita cuba angkat untuk diperhalusi, untuk dilihat lebih dekat oleh pihak berkuasa, bagaimana untuk menangani, bagaimana untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat di kawasan pedalaman, khususnya di negeri Sabah, seperti yang telah kita bawakan sebelum ini di Nabawa, di Tambunan, di Keringau. Dan untuk malam ini kita siarkan berkenaan dengan usaha guru untuk melaksanakan inisiatif PDPR di Tenom ini. Jadi sedikit yang kita boleh kongsikan adalah ikutkan keadaan geografi di Kampung Pangi ini. Kalau ikutkan tiada jalan raya yang menghubungkan mereka ini daripada Pekan Tenom ke Kampung Pangi ataupun ke Kampung Rayu atau beberapa kampung lagi, terdapat lebih daripada 5 kampung yang berada di jajaran rel kereta api yang menghubungkan Pekan Tenom ke Kampung Pangi. Dan kami sempat untuk berada di situ untuk beberapa hari, dan kami telah mendengar sendiri keluhan mereka dan menyaksikan sendiri bagaimana komunikasi melalui telefon ini digunakan oleh penduduk. Tetapi apa yang digunakan penduduk di situ adalah merupakan, kalau kita ikutkan, merupakan radio satu hala ataupun kita panggil sebagai walkie-talkie. Itu yang digunakan penduduk, walaupun terdirinya di situ, di kampung itu, tidak jauh daripada SK Pangi itu sendiri satu menara yang dikatakan itu adalah merupakan menara telekomunikasi. Tapi apa yang dikabarkan, apa yang disuarakan oleh penduduk sendiri dan guru di sekolah SK Pangi ini mengatakan bahawa kalau ikutkan line internet di situ memang tiada. Buktinya, sebenarnya saya sendiri pernah berhubung sebelum sampai ke Kampung Pangi, saya telah dihubungi dan kemudian saya berhubung semula. Tapi apabila saya berhubung semula, saya mendapat maklum balas itu sehari selepas. Jadi saya terfikir, kenapa perkara ini berlaku? Adakah mungkin pemunya telefon bimbit tersebut tidak melihat telefonnya? Tetapi apa yang dinyatakan adalah sebaliknya, Ehsan. Apa yang mereka katakan dah, walaupun terdirinya menara telekomunikasi tersebut, tetapi talian internet mereka hanya boleh dapat sesekali sahaja. Bukan saja internet, tetapi juga talian telefon itu. Kerana apabila saya cuba untuk berhubung dengan mereka dan saya ber-SMS, ringkas kepada mereka, pesanan ringkas tersebut melalui SMS, bukan melalui WhatsApp ataupun aplikasi yang lainnya, juga memakan masa lebih daripada 1 hari baru saya boleh dapat maklum balas daripada penduduk kampung. Jadi itu sebenarnya kalau kita nak lihat secara keseluruhan bagaimana mereka ini berkomunikasi dan bagaimana pelaksanaan PDPR ini tidak boleh dilaksanakan melalui atas talian.
Jadi guru-guru ini sebenarnya kalau ikutkan guru-guru di SK Pangi ini telah menggembalikan usaha mereka untuk sekurang-kurangnya seminggu, sekurang-kurangnya 2 kali seminggu mereka akan berkunjung ke SK Pangi, bukan untuk berkunjung untuk buat kerja di sekolah, tapi untuk memberikan latihan-latihan yang disediakan kepada murid dan diletakkan di pondok pengawal. Dan kemudiannya jika ada masa, mereka akan mengadakan perbincangan secara berkumpulan. Ini mereka lakukan di sebuah kawasan yang dipanggil sebagai pusat komuniti di situ untuk bertemu dengan beberapa orang murid, kerana untuk menjaga SOP apa yang dikatakan oleh salah seorang guru di SK Pangi, iaitu Guru Catherine, mengatakan bahawa beliau akan melakukan secara grouping mereka ini untuk diberi tunjuk ajar, dan kemudiannya jika tidak habis pada hari tersebut, dia akan lanjutkan pada hari berikutnya, tapi 3 kali, maksimum 3 kali seminggu yang boleh dilaksanakan oleh guru tersebut. Jadi untuk mereka sampai ke situ, mereka pastinya perlu menggunakan laluan kereta api saja, kerana kita sebelum ini kita telah bawakan suara rakyat berkenaan dengan aduan mereka berkenaan dengan tiadanya jalan raya di situ. Kerana kalau ikutkan ada penghubung menurut dakwa penduduk, ada jalan yang boleh dihubungkan antara jalan utama ke Tenom menghala ke Kampung Pangi. Tapi perkara tersebut telah berlarutan sekian lama. Itu kita telah kongsikan sebelum ini pada minggu lalu. Dan untuk hari ini kita bawakan pula bagaimana pelaksanaan PDPR ini, sukaran guru-guru ini. Dan itu dikongsikan yang mengatakan bahawa mereka melakukan ini kerana ingin memastikan bahawa anak murid mereka di SK Pangi ini tidak ketinggalan, walaupun mereka sedar bahawa mereka boleh juga pergi ke Pekan Tenom, tetapi atas inisiatif mereka sendiri untuk bertemu dengan guru, tetapi guru-guru tersebut telah memilih untuk berada di sekolah tersebut dan berulang alik seminggu 3 kali. Itu lebih kurang ceritanya. Untuk cerita lanjut mungkin kita boleh saksikan pada laporan khas pada malam ini. Syah, satu lagi perkara yang saya nak tanyakan kepada Syah. Bila kita melihat kepada visual yang kita kongsikan tadi, Syah kata memang ada kekangan dari segi menghubungi hubungan talian dan sebagainya. Tetapi kalau Syah boleh kongsikan mengenai cabaran Syah sendiri untuk dapatkan laporan dan juga berita seperti ini, terutamanya ketika Syah dalam perjalanan untuk ke kampung Pangi ini di Tenom contohnya, dan juga laluan rel itu bagaimana Syah melaluinya, mungkin balik hari ataupun tidur di sana dan sebagainya, kalau Syah boleh kongsikan. Baik, kalau ikutkan apa yang dimaklumkan saya sebelum ini memang kita sudah pun sedia maklum sudah dibawakan oleh laporan-laporan tempatan memaklumkan bahawa terdapatnya perkhidmatan kereta api, tetapi selepas daripada bermulanya pandemik ini telah berlakunya terpaksa pensyukuran semula untuk operasi kereta api ini dihadkan untuk mengurangkan pergerakan penduduk untuk keluar masuk. Jadi kalau ikutkan pergerakan ataupun jadual kereta api ini berjalan untuk 2 kali sehari. Jadi saya dan juru kamera bersempatan untuk ke sana dan telah menggunakan laluan kereta api pada sebelah pagi, dan kita telah pergi ke sana dengan tambangnya tidak begitu mahal, hanya 60 sen sahaja, tidak sampai RM1 untuk pergi balik sekitar RM20 sen saya kira. Tetapi pada hari yang kita telah menemukan kampung dan kita pergi meninjau di sekitar kawasan tersebut pada minggu lalu, kita tidak berkesempatan untuk mengejar satu lagi jadual kereta api tersebut. Dan itu yang diperuntukkan oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Jadi kita faham itu adalah tugas mereka. Tetapi apa yang dinyatakan itu adalah berkenaan dengan di luar waktu operasi kereta api tersebut bergerak. Jadi kalau kita nak faham di sini apa yang dimaksudkan oleh penduduk adalah berkenaan dengan apakah kenderaan yang mereka akan guna di luar daripada jadual kereta api tersebut sekiranya terdapat kecemasan dan sebagainya. Itu yang telah kita bawakan sebelum itu pun yang telah dikongsikan oleh beberapa orang penduduk pada laporan khas sebelum ini. Jadi saya telah menggunakan perkhidmatan kereta api tersebut, pengangkutan utama di situ, dan talian hayat kepada penduduk adalah pada pilihan selepas berjadual waktu tersebut mereka telah menggunakan troli. Jadi berkenaan dengan troli ini sebenarnya, troli haram ini sebenarnya juga ada disuarakan sendiri oleh guru di SK Pangi. Kerana katanya ada ketika sebelum ini, kerana ada yang di kalangan guru-guru tersebut telah berkhidmat lebih daripada 5 tahun, ada yang berkhidmat lebih daripada 10 tahun, yang mengatakan mereka tiada jalan lain, jadi mereka terpaksa menggunakan, bukan terpaksa sahaja, tapi memang itulah laluan yang mereka lalui selama hari ini. Tetapi ada kalanya mereka terpaksa juga menggunakan perkhidmatan yang digelarkan sebagai troli haram ini untuk mereka sampai ke sekolah. Dan kalau ikutkan pada hari saya bertemu dengan guru tersebut, mereka sempat untuk menaiki kereta api untuk pulang ke Pekan Tenom, tetapi
cerita yang diceritakan kepada kita adalah berkaitan dengan kesukaran yang mereka hadapi sebelum ini untuk sampai ke situ. Bukan saja untuk, kalau kata tersekat di tengah jalan, sekiranya ada sebarang kecemasan dan sebagainya, mereka akan terpaksa menggunakan perkhidmatan orang kampung untuk menggunakan poli. Kalau ikutkan untuk menghubungi sesiapa ketika itu, saya sendiri tidak dapat berhubung dengan sesiapa pun. Memang tiada talian internet langsung, bukan saja talian internet, malah talian telefon juga tiada ketika itu. Jadi memang tidak boleh berhubung dengan dunia luar langsung sama sekali. Dan begitulah suasana yang di situ. Kalau ikutkan kanak-kanak di situ, kita boleh ceritakan Ihsan, kalau kita melihat kanak-kanak di situ, begitu berbeza sebenarnya dengan kalau kita lihat kanak-kanak yang berada di kawasan perumahan, di kawasan badal sedikit, di Pekan Tenom sebagai contoh. Mereka akan mengalami kehidupan yang mungkin sedikit maju, tetapi mereka di kampung Pangi ini, di kampung Raya dan sebagainya, mereka menganggap perkara itu seakan tidak wajib mereka ketahui berkenaan dengan teknologi ini. Malah mereka juga hanya meluangkan masa bersama dengan rakan-rakan mereka bermain di tepi sungai dan sebagainya. Jika ada latihan yang diberi, saya bertanya dengan salah seorang anak kepada penduduk, saya katakan bagaimana dengan latihan diberikan guru. Dia kata, kalau dia ada masa, dia buatlah. Sebab dia kata sekarang pun sekolah tidak buka. Jadi bagaimana dia nak membuat kerja sekolah hanya baginya kalau cikgu ada, baru dia buat. Jadi itulah salah satu usaha yang saya fikir inisiatif yang baik yang dilakukan oleh guru di SK Pagi kerana beliau adakan pertemuan bersemuka ini sebagai dorongan kepada pelajar-pelajar di kawasan pedalaman ini untuk terus belajar. Semangat untuk belajar itu agar terus ada. Ihsan. Baik, saya nanti kita akan saksikan laporan khas yang dirangkum keseluruhannya berkaitan dengan cabaran warga pendidik di Sekolah Kebangsaan Pangi di Tenom ini yang dibawakan oleh Shahrizal Kamalul Arifin, dan pastinya kita membawakan cerita-cerita yang bukan sahaja berada di mana-mana besar tetapi di kawasan-kawasan tertentu yang mungkin kita boleh berkongsi cerita dan juga berita-berita dari kawasan-kawasan berkenaan. Terima kasih Syah, dan pastinya untuk anda dapat saksikan laporan khas ini dalam Awani 7.45 khususnya. Itu saja waktu yang kita ada dalam cerita. Saya Ihsan Nahya dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.